Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi 8 Mac, Hari Wanita Sedunia. Bersama saya Farhatul Asyati Osman dan saya Hazel Desmond. Berikut paparan utama malam ini. Pemerkasaan wanita terus jadi agenda penting negara. Agihan vaksin akan turut melibatkan pihak swasta. Baik, sayangi dan hargai diri sendiri serta menjadi insan hebat dan bahagia. Demikian titah Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandaria kepada kaum Hawa sempena sambutan Hari Wanita 2021. Jelas baginda, kekuatan wanita terserlah ketika pandemik COVID-19 yang melanda negara apabila mereka mampu bangkit serta cekal mengatasi sebarang cabaran. Wanita bangkit mendepani cabaran, itulah tema Hari Wanita bagi tahun ini. Wanita wajar mampu mengharungi setiap cabaran yang datang dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah istimewanya kita wanita. Baginda turut menyeru supaya masyarakat menghargai wanita, menyayangi, menghormati dan berlemah lembut dengan wanita. Saya ingin menyeru agar kita semua menghargai wanita, sayangi, hormati dan berlemah lembutlah dengan mereka. Sebagai seorang isteri, ibu, permaisuri dan wanita pertama negara, saya ingin mengingatkan wanita semua, sayangi dan hargailah diri kita sendiri. Love yourself. Dan dengan ini, anda akan menjadi insan bahagia yang hebat. Wanita yang bahagia sudah pasti mampu membawa kebahagiaan kepada semua insan di sekelilingnya. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi jaminan Kerajaan Perikatan Nasional sentiasa berpegang kepada prinsip pemerkasaan wanita dan akan memastikan ia terus menjadi agenda penting negara. Tegasnya, wanita merupakan salah satu tonggak pembangunan negara yang paling penting, bukan sahaja bagi aspek sosial, politik dan ekonomi, malah merangkumi segala aspek pembangunan negara. Dapatan kajian menjangkakan bahawa pertambahan penyertaan 30% wanita dalam pasaran buruh Malaysia mampu meningkatkan GDP negara di antara 7 sehingga 12% setahun. Walaupun kejayaan demi kejayaan dicapai, tugas untuk memperkasa wanita perlu diperkemas. Ini kerana wanita masih terbelenggu dengan pelbagai isu termasuk stigma dan stereotip yang menghadkan peranan mereka dalam bidang-bidang tertentu kerana sering dikaitkan dengan peranan tradisi khususnya dalam penjagaan dan pengasuhan. Perdana Menteri berkata penglibatan wanita sebagai pembuat keputusan dalam pelbagai bidang juga masih kurang diberikan perhatian sepenuhnya. Contohnya, saya difahamkan masih ada syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC yang belum mempunyai wanita sebagai ahli lembaga pengarah. Sehingga Oktober 2020, hanya 25.4% daripada 100 syarikat teratas yang tersenarai di Bursa Malaysia berjaya menyambut komitmen pengisian sekurang-kurangnya 30% ALP wanita.
Perdana Menteri turut menyarankan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan Kementerian Sumber Manusia mengkaji kesesuaian memperluas kemudahan bekerja dari rumah BDR bagi sektor awam dan swasta dengan gaji penuh. Langkah itu bagi membolehkan pekerja, khususnya wanita, menjaga ahli keluarga yang uzur dan sakit, manakala suami menyokong isteri menjaga anak yang baru lahir. Menurut Tan Sri Muhyiddin, langkah itu bagi membolehkan wanita kekal dalam sektor pekerjaan serta meningkatkan produktiviti kerja. Selain itu, saya juga telah meminta dikaji sekiranya kemudahan BDR ini dapat dipanjangkan kepada wanita atau lelaki yang kematian pasangan bagi membolehkan mereka menguruskan perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan kematian yang lazimnya memerlukan masa yang agak lama untuk diselesaikan. Saya juga ingin menggesa semua pihak untuk memberikan perhatian pada perkara-perkara berikut. Satu, menyediakan persekitaran kerja yang selamat. Dan ini termasuklah memastikan adanya usaha-usaha pencegahan daripada berlakunya gangguan seksual. Kedua, memastikan apa saja aspek perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian program menggunakan analisis gender melalui bajet yang responsif gender. Perdana Menteri juga menyeru sektor awam dan swasta mengambil peluang penyediaan geran kerajaan bagi penubuhan taman asuhan kanak-kanak taska di premis masing-masing. Jelas beliau, ia akan memberikan kesan berganda kepada banyak pihak. Sementara itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memberi tumpuan kepada inisiatif berlandaskan kerangka 4K dalam usaha memperkasa wanita di negara ini. 4K itu adalah kemahiran, kewangan, keseimbangan dan kesaksamaan. Menterinya Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata inisiatif dibangunkan Jabatan Pembangunan Wanita itu menjadi asas kepada pembentukan program pemerkasaan wanita pada tahun ini. Fokus pelaksanaannya termasuk meningkatkan kerjasama erat dengan lebih ramai pihak dalam aspek pelindungan wanita. Selain itu, ia turut menekankan peningkatan peluang menjana pendapatan sekaligus mengurangkan kadar pengangguran terutama dalam kalangan wanita B40. Dalam pada itu, Datuk Seri Rina mengakui perjalanan bagi mengangkat agenda wanita di Malaysia, khususnya dalam merapatkan jurang gender, masih jauh dan berliku walaupun banyak inisiatif dilaksanakan saban tahun. Laporan Global Gender Gap Index 2020 yang dikeluarkan oleh Forum Ekonomi Dunia WEF menunjukkan Malaysia berada di tangga ke-104 daripada keseluruhan 153 negara. Terpaksa berdepan stigma segelintir masyarakat sehingga ada yang menjauhkan diri. Itu antara pengalaman yang dihadapi petugas barisan hadapan Mazirah Mokhtar pada awal penularan pandemik COVID-19 di negara ini. Namun ia tidak mematahkan semangat jururawat berusia 44 tahun itu. Kita ikuti laporan khas disediakan wartawan Aisyah Yatim sempena sambutan Hari Wanita. Mula-mula memang rasa janggal sikit sebab biasalah bila orang nampak baju putih, orang tahu nurse kan. So dia orang macam jarakkan diri sikit. So lama-lama dia orang boleh terima. Mula kita rasa macam sedih lah. Lepas tu dah lama tu dia orang pun macam menghargai sebab bila dah banyak media kan bercerita tentang ini pengalaman frontliners. Anak kelahiran Kuantan Pahang ini mula berkhidmat pada tahun 2001 di Hospital Selayang. Terpilih sebagai antara petugas kesihatan yang memberi suntikan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech pada pelancaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan baru-baru ini, satu penghargaan cukup besar dalam keranya. Namun, beliau mengakui ia bukan satu tugas yang mudah kerana dipertanggungjawabkan untuk memberi suntikan vaksin kepada Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Sebenarnya kami dapat tahu dia dari dalam WhatsApp. Dari dalam WhatsApp group. Masa tu hanya saya je lah yang tahu macam mana perasaannya. Cuma tanya juga personal pada penyelia kenapa saya yang terlibat.
Tapi bila dia jawab macam yang saya beritahu, dia kata awak boleh. Dia kata awak berani, awak boleh. Dia kata jadinya saya jenis jarang nak bangkang lah arahan yang diberi sebab kita tahu kita jururawat. Jadinya pemberian vaksin ni adalah satu yang rutin dalam pekerjaan kami tu masa hari program pelancaran tu. Okey. Bila kita tengok media yang ramai, satu saya start rasa gugup sebenarnya. Saya kata macam mana saya nak lakukan sebab dengan kawasan yang sempit kan, dengan kita pernah menghadapi media yang ramai dengan kamera lagi kan. So jadi penyelidik saya cakap lagi, dia kata awak boleh buat, dia kata awak boleh buat, fikirkan awak boleh buat dan banggakan kejururawatan, dia cakap tu. Bila dia cakap macam tu, saya jadi bersemangat. Mazirah berkongsi kata-kata semangat oleh Ketua Jururawat Kesihatan Lina Ibrahim yang memberi suntikan vaksin COVID-19 kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebenarnya Sister Lina bekerja di Pejabat Kesihatan daerah. Saya bekerja di klinik kesihatan. Kami banyak berjumpa bila ada sesi vaksin macam ni dan juga dia pun jaga bahagian vaksin anggota. Saya biasa jumpa dia waktu macam tu je lah. Untuk kita praktikkan balik skill semua kan untuk vaksinasi ni. Saya pun memang ketar sangat masa hari tu, tapi saya kata kita boleh, saya datang esok kita praktik lagi. Esok dia datang, kami praktik lah. Kami praktik sama-sama. Kita sebagai wanita harus sentiasa berfikiran positif dan tabah dalam mengarungi kehidupan. Ia bertepatan dengan tema Hari Wanita tahun ini, iaitu Wanita Bangkit Mendepani Cabaran. Selamat menyambut Hari Wanita. Saya Aisyah Yatim, Berita RTM. Selamat menyambut Hari Wanita. Kerajaan bersetuju melibatkan pengamal perubatan am swasta dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi memaksimumkan pengagihan vaksin kepada rakyat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, pengamal perubatan am swasta akan diberi peranan dalam pemberian vaksin untuk fasa 2 dan 3 pada April dan Mei depan. Justru Protect Health Corps yang Berhad dilantik sebagai badan pelaksana pengamal perubatan am swasta dalam program tersebut. Skop tugas yang akan dilaksanakan oleh Protect Health termasuk mendaftar general practice ini ke dalam program ini. Kedua, menguruskan pembayaran. Ketiga, mengendalikan latihan. Keempat, memberi manual serta memantau pelaksanaan aktiviti vaksinasi oleh general practice. Beliau memaklumkannya dalam sidang media bersama Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin di Putrajaya. Tambah Datuk Seri Dr. Adham, pengamal perubatan am swasta yang berminat menyertai program bagi fasa kedua dan ketiga perlu berdaftar bermula hari ini. Datuk Seri Dr. Adham turut memaklumkan fasiliti Kementerian Kesihatan berupaya mengendalikan pemberian vaksin COVID-19 kepada jemaah haji Malaysia sekiranya ibadah haji dibenarkan tahun ini. Suntikan vaksin akan dilaksanakan bermula Mei ini. Kita masih lagi menunggu kuota haji akan diumumkan sekiranya haji boleh dilaksanakan tahun ini ya. Dan tentu sekali jumlah yang akan pergi haji itu melibatkan antara 30,000 hingga 50,000. Perkara ini mudah dilaksanakan oleh KKM sendirilah fasiliti. Jemaah haji Malaysia akan diberikan vaksin sama ada Pfizer, BioNTech atau Sinovac dan kemungkinan AstraZeneca sekiranya ia sampai ke Malaysia lebih awal. Sementara itu, Khairi Jamaluddin memaklumkan Malaysia berjaya memperoleh tambahan 7 juta dos lagi vaksin keluaran Pfizer-BioNTech sekaligus menjadikan keseluruhan 32 juta dos vaksin bakal diterima daripada Pfizer tahun ini. Minggu ini, Yang Berhormat Menteri Kesihatan selepas selesai ini rundingan bersama dengan pihak Pfizer, kita
akan menandatangani tambahan kepada bekalan daripada Pfizer, yang mana Pfizer sekarang ini akan membekalkan 32 juta dos, samaan dengan 50% daripada populasi ataupun penduduk negara kita. Daripada asalnya kita 20% pergi kepada 39%, dan sekarang ini kita akan muktamadkan perjanjian dengan Pfizer untuk meliputi 50% daripada penduduk negara Malaysia. Pfizer turut menawarkan tambahan 20% dos vaksin. Bagaimanapun, kerajaan masih mempertimbang tawaran itu. Khairi juga memaklumkan kumpulan ketiga vaksin Pfizer dijangka tiba di negara ini pada 11 Mac, manakala masing-masing 100,000 dos vaksin Sinovac akan diterima pada 15 dan 19 Mac ini untuk kegunaan fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Pada masa sama, Malaysia akan mempercepat rundingan bersama syarikat bioteknologi China CanSino Biologics yang mengeluarkan vaksin COVID-19 satu dos. Sementara itu, fasa pertama suntikan vaksin COVID-19 di Pahang telah selesai, membabitkan 32,000 dos petugas barisan hadapan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail berkata tumpuan seterusnya adalah untuk fasa kedua kepada golongan berisiko. Fasa pertama vaksin COVID-19 yang sampai ke negeri Pahang sebanyak 32,000 dos telah pun disempurnakan kesemuanya, dan ianya telah selesai, dan sekarang ini kita menunggu fasa kedua sebanyak 370,000. Sasaran ialah kepada mereka yang berusia 60 tahun ke atas, dan selepas itu fasa ketiga ialah sebanyak 700,000. Ini adalah untuk mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Kerajaan negeri menyasarkan sekurang-kurangnya 70% daripada 1.7 juta rakyat di negeri itu mengambil suntikan tersebut. Untuk itu, beliau menyeru rakyat Pahang untuk berdaftar sebagai penerima vaksin melalui aplikasi MySejahtera. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan bantuan wang Ihsan Banjir 2021 daerah Kuantan melibatkan kira-kira 1,000 ketua isi rumah. Beralih kepada situasi semasa COVID-19, kes sembuh hari ini 2,076 mengatasi kes baru 1,529 sekaligus menurunkan jumlah kes aktif kepada 19,778. 8 kematian turut dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kes kematian 1,177. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Penstrukturan semula ekonomi Arab Saudi bakal memperluas skop peluang kerjasama Kuala Lumpur Riyadh. Perinciannya seketika nanti. Penstrukturan semula ekonomi Arab Saudi yang sedang dilaksana berpandukan Visi 2030 akan memperluaskan skop peluang kerjasama Kuala Lumpur Riyadh. Lawatan penting Perdana Menteri ke Arab Saudi bakal memberi tumpuan kepada 9 fokus dalam rangka memperkukuh hubungan dua hala selain meneroka peluang kerjasama baharu ke peringkat lebih strategik. Wartawan Hanim Muhili yang kini berada di Riyadh akan memberikan laporan mengenai tumpuan tersebut. Hanim. Hanim. Jawatan Kuasa Strategik Peringkat Tertinggi HLSC Peringkat Menteri Luar bakal berfungsi sebagai platform menyeluruh yang membuka ruang kepada perundingan berkala antara Malaysia dan Arab Saudi merangkumi isu politik, keselamatan antarabangsa, pemulihan ekonomi pasca COVID-19, urusan haji dan umrah, keselamatan makanan serta perdagangan minyak sawit.
tumpuan turut terarah kepada pemacuan kerjasama dalam bidang sains dan teknologi yang akan menyumbang kepada kepentingan strategik dan ekonomi kedua-dua negara. Ia termasuk cadangan penubuhan Pusat Inovasi Teknikal Malaysia Arab Saudi yang akan menjadi platform bagi menggalakkan kolaborasi kedua-dua negara dalam kerjasama pembangunan bandar pintar kecerdasan buatan AI dan revolusi industri keempat IR 4.0. Selain itu, aspek pengukuhan kerjasama dalam bidang haji dan umrah dengan pemeteraian inisiatif perkhidmatan Jalan Raya Mekah akan turut diberi perhatian kerana ia bakal memudahkan proses pra-pelepasan jemaah haji dan umrah Malaysia termasuk urusan logistik. Perbincangan Perdana Menteri dan pemerintah Arab Saudi akan turut membabitkan isu kuota haji serta prosedur haji dan umrah bagi jemaah dari Malaysia. Ini yang paling dinantikan bakal jemaah. Saudi menerima dalam lingkungan 100,000 jemaah umrah sejak 1 November 2020, namun kerajaan Arab Saudi masih belum mengeluarkan kenyataan rasmi tentang musim haji tahun ini. Pada 3 Februari, Arab Saudi menangguhkan kemasukan rakyat dari 20 negara sebagai langkah mengekang penyebaran COVID-19, tetapi Malaysia tidak termasuk dalam senarai 20 negara tersebut. Baik, aspek peningkatan perdagangan dan pelaburan dua hala amat penting buat KL Riyadh, khususnya sektor minyak dan gas serta tenaga boleh diperbaharui yang akan membabitkan kerjasama bidang teknologi baharu seperti hidrogen, tenaga angin dan penangkapan karbon. KL Riyadh akan turut berkongsi maklum balas berkaitan usaha menghadapi COVID-19 termasuk kesannya kepada sosioekonomi kedua-dua negara. Dalam aspek perdagangan, perbincangan dijangka bertumpu kepada meneroka pasaran baharu bagi ekspor kelapa sawit di Arab Saudi serta rantau Asia Barat dan Afrika selain pengukuhan kerjasama dalam bidang industri halal antara badan pensijilan. Kita juga boleh menjangkakan isu serantau dan antarabangsa diberi perhatian membabitkan penyelesaian damai bagi konflik serantau. Jadi melihat kepada situasi semasa, demikian tadi 9 perkara yang disifatkan paling kritikal untuk ditumpukan oleh kedua-dua pihak di Istana Yamamah Riyadh esok. Farhatul, Hazel. Hanim, setakat laporan ini disampaikan, sudahkah dimaklumkan waktu pertemuan antara Perdana Menteri dan Raja Salman esok? Waktu secara spesifik belum ada, namun perjumpaan tersebut turut meliputi majlis sambutan rasmi dan pertemuan dengan Putera Mahkota Muhammad bin Salman yang juga timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Arab Saudi. Satu majlis menandatangani memorandum persefahaman juga akan berlangsung. Bagaimanapun belum dapat dipastikan berapa MOU akan terlibat. Perjumpaan akan berlangsung dalam SOP kesihatan yang sangat ketat dan membabitkan hanya Perdana Menteri dan Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein bersama mungkin seorang dua pegawai sahaja. Seperti yang saya sebut tadi, jumlah tepat belum disahkan kepada kami. Tan Sri Muhyiddin dijadual tiba di Riyadh dari kota suci Madinah pada 6.30 petang ini waktu tempatan atau 11.30 malam waktu Malaysia. Untuk makluman, waktu di Saudi adalah 5 jam di belakang Malaysia. Sejurus ketibaan Datuk Seri Hishamuddin di Riyadh dalam 10 pagi tadi, beliau sempat memberitahu bahawa Perdana Menteri akan disambut di terminal diraja lapangan terbang antarabangsa Raja Khalid oleh Putera Mahkota Muhammad bin Salman sendiri. Ia sebelum ini tidak ada dalam jadual atau cara asal. Farhatul, Hazel, selamat Hari Wanita. Baik, langsung dari Riyadh, Hanim, terima kasih. Baik, dalam sidang medianya sebentar tadi, Datuk Seri Hishamuddin menjelaskan keputusan Putera Mahkota Muhammad bin Salman untuk menyambut ketibaan Perdana Menteri dibuat sendiri oleh baginda. Ia merupakan penghormatan tertinggi kerana tidak pernah dilakukan oleh baginda sebelum ini. I just found out this morning, and it is first unusual that the head of government is making an official visit. It's one of the first 3, I think, in Saudi Arabia. Keduanya for Prince Muhammad Salman to receive Yang Amat Berhormat Perdana Menteri is also his decision.
It's never been done. Saya pernah membuat banyak mengiringi banyak Perdana Menteri kita sendiri ke Saudi Arabia. Tak pernah Putera Mahkota sendiri datang menerima Perdana Menteri kita. Datuk Seri Hishamuddin turut mengulas sesi menghadap Raja Salman Abdul Aziz Al Saud yang akan diadakan secara maya. Jelasnya ia pertama kali dibuat oleh pemerintah Arab Saudi itu sejak penularan pandemik COVID-19. Setahu saya sejak COVID, Al-Malik Salman tak pernah berjumpa dengan pemimpin negara secara fizikal. Dan setahu saya secara virtual pun tidak. Jadi kalau sekiranya perjumpaan mereka esok hari berjalan secara virtual, itu pun merupakan satu perkara yang cukup luar biasa dalam landscape COVID pada hari ini. Jadi itu juga menggambarkan betapa eratnya hubungan kita dengan pemimpin tertinggi di Saudi Arabia dan titah Raja Salman untuk Putera Mahkota mewakilinya menerima dan berbincang dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bagi saya itu pun saya cukup bangga dan syukur dan berterima kasih sangat kepada ke bawah Al-Malik Salman. Mengulas lanjut, Datuk Seri Hishamuddin memaklumkan sesi perjumpaan di Istana Yamamah esok hanya akan dihadiri oleh Perdana Menteri bersama 3 yang lain. Selain beliau, 2 lagi adalah Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob dan Duta Malaysia ke Arab Saudi Datuk Abdul Razak Abdul Wahab. Assalamualaikum, selamat malam dan salam hormat kepada semua penonton. Bersama-sama saya Farah Halim dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca pada malam ini. Kita terus perhatikan kepada paparan carta angin rantau negara kita yang pada ketika ini masih lagi menerima dominasi tiupan angin dari arah timur laut ke semenanjung Malaysia, termasuklah Sabah dan juga Sarawak dengan kelajuan yang agak sederhana kuat iaitu antara 20 hingga 30 km sejam. Namun begitu, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran terperingkat bagi angin kencang dan laut bergelora buat ketika ini dan kawasan perairan rantau negara kita pada ketika ini adalah stabil untuk sebarang aktiviti. Seterusnya kita perhatikan pula kepada paparan imej gema radar di Sabah dan Sarawak. Tinjauan pada malam ini menunjukkan keadaan hujan dan ribut petir yang masih lagi berterusan berlaku melibatkan bahagian Kudat dan juga pedalaman negeri Sabah serta di hampir keseluruhan bahagian negeri Sarawak dan masih lagi tertumpu di sekitar pedalaman serta di bahagian Kuching, Sarawak. Keadaan hujan lebat ini menyebabkan Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran awal iaitu peringkat waspada hujan lebat yang dijangkakan boleh berlaku melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman dan juga Sibu sehingga ke 10 Mac 2021. Keadaan hujan lebat ini dijangkakan berpotensi membawa kepada banjir di beberapa kawasan yang berkedudukan rendah serta kerosakan struktur-struktur yang tidak kukuh. Oleh yang demikian, kami menasihatkan penduduk setempat agar sentiasa berwaspada dan juga kemaskini dengan amaran cuaca terkini. Kita perhatikan pula kepada paparan bagi ramalan cuaca melibatkan hari esok di sekitar rantau negara kita. Di Semenanjung Malaysia dijangkakan keesokan pagi tiada hujan yang dicerap bagi kebanyakan tempat dan keadaan cuaca adalah cerah. Namun demikian, ribut petir masih lagi berpotensi berlaku melibatkan bahagian perairan Sarawak, termasuklah hujan di beberapa tempat di sekitar bahagian Kuching, Sarawak. Dijangkakan keadaan ini akan berlanjutan untuk tempoh 1 hingga 2 hari akan datang. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca dan juga gempa bumi seluruh negara, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my
MY, Facebook, Twitter dan juga Instagram rasmi MAC Malaysia. Sebelum berpisah, selamat menyambut Hari Wanita Sedunia 2021 dengan bertemakan wanita mendepani cabaran. Dan sekian dari saya, Farah Halim. Assalamualaikum. Kim Pasir Gudang Johor tercemar lagi. Setelah 2 tahun insiden pencemaran berkenaan, Kementerian Alam Sekitar dan Air memaklumkan pihaknya menerima aduan selepas berlakunya perubahan air sungai kepada warna hitam semalam. Menterinya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata Jabatan Alam Sekitar sudah diarah memantau dan mengenal pasti punca pencemaran berkenaan dengan menggunakan drone. Setakat ini, sampel air sudah diambil dan keputusannya dijangka diketahui hari ini atau esok. Kementerian khusus Jabatan Alam Sekitar, kita tidak akan kompromi dengan sebarang elemen yang buat pencemaran. Kita akan ambil tindakan tegas kepada mana-mana kilang yang melepaskan influennya kepada sungai yang boleh mengakibatkan pencemaran. Dan pegawai KAI saya dah turun pagi tadi dan mereka telah buat pemantauan tentang nak cari punca di mana berlakunya pencemaran yang dilaporkan air hitam mengalir ke Sungai Kim. Beliau merasmikan Majlis Undian Perdana Kerja-Kerja di bawah peruntukan Kementerian Alam Sekitar dan Air di Kluang. Menerusi majlis itu, Johor menerima peruntukan lebih RM50 juta bagi kerja-kerja pemeliharaan dan pemulihan sungai bagi mengatasi isu banjir serta hakisan pantai. $116,223 individu terdiri daripada pemandu taksi, e-hailing dan pemandu bas persiaran telah menikmati insentif bantuan prihatin bagi meringankan beban kewangan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ini diikuti peruntukan RM15 bilion dalam inisiatif Permai. Manifestasi kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan itu bagi memastikan kebajikan rakyat terutama golongan rentan dan pemain industri hiliran terus terbela. Ikhwan Samsudin melaporkan insentif serta pencapaian yang signifikan sepanjang tempoh setahun. Selari peredaran zaman, industri drone dilihat mampu mengangkat industri pengangkutan ke tahap lebih tinggi. Bagi menyokong perkembangannya, 3 garis panduan baharu ditetapkan selaras dasar pengangkutan negara. Ini adalah satu teknologi baru yang mana perlu dibuat peraturan dan dikawal selia oleh CAAM, iaitu pihak berkuasa penerbangan Malaysia. Jadi dalam konteks ini saya ingin memaklumkan bahawa MOT melalui CAAM ni telah melancarkan 3 garis panduan yang baru bagi tujuan penerbangan unmanned aircraft system dan juga drone yang berisiko tinggi berkuat kuasa pada 1 Mac. MOT juga komited dalam memastikan perkhidmatan udara luar bandar diteruskan di Sabah dan Sarawak. Kejayaan Rural Air Service di mana kita teruskan
PKP pada tahun lalu telah mengakibatkan penutupan sempadan negara dan pergerakan rentas negeri. Walau bagaimanapun di Sabah Sarawak, kita masih kekalkan RAS. Dan kerajaan membelanjakan tak kurang daripada 209 juta setahun untuk tujuan ini. Untuk memastikan konektiviti antara satu kawasan luar bandar dan kawasan lain, khususnya di kawasan Sabah dan Sarawak. Menyedari keperluan logistik negara pada masa depan, MOT turut mempercepat pembinaan projek laluan Rel Pantai Timur. Pemeteraian perjanjian projek sistem rapid RTS Link antara Malaysia dan Singapura juga antara usaha kerajaan bagi memenuhi keperluan rakyat. Satu projek yang sangat penting bagi negeri Johor, di mana kita melihat kita dapat membawa jumlah penumpang yang agak ramai. 1 jam dalam satu haluan itu 10,000. Jadi ini adalah satu projek yang sangat penting bagi orang Johor yang berulang-alik ke Singapura. Ini dapat mengurangkan kesesakan di tambak Johor. Dalam masa singkat, perjanjian tersebut berjaya dimuktamadkan pada 30 Julai lalu sekaligus mengelak denda kos RM200 juta. Pas perjalanan tanpa had Mai 30 turut memberi nafas baharu kepada rakyat untuk menikmati harga minimum bagi kemudahan pengangkutan awam. Menerusi kerjasama dengan Jabatan Pengangkutan Jalan pula, satu pindaan telah dibuat dengan mengenakan denda serta hukuman maksimum kepada pelaku yang memandu di bawah pengaruh dadah dan alkohol. Selain dapat memacu pertumbuhan ekonomi, pencapaian terbesar MOT sepanjang 2020-2021 ini diharap dapat menjamin kesejahteraan rakyat menerusi sistem pengangkutan yang mampan. Ikhwan Samsudin, Berita RTM. Sebagai penambahbaikan kepada program Info on Wheels, IM at Japan berfungsi sebagai pusat sehenti bagi menyampaikan maklumat secara terus kepada masyarakat. Kenderaan khas ini dilengkapi peralatan canggih serta keupayaan menyampaikan maklumat secara digital. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, pengoperasian IM at Japan mempunyai 3 teras iaitu sebagai pusat media bergerak, pusat hebahan bergerak dan pusat pengedaran bahan penerbitan. Dan yang ketiga ialah marilah bersama-sama kita menasihkan. Saya yakin ini dapat memperkukuhkan lagi program IOW Info on Wheels yang selama ini telah dilaksanakan di seluruh negara, terutamanya di kawasan luar bandar. Dan van ini dilengkapkan dengan ciri-ciri telekomunikasi yang baik, termasuk akses internet dan sebagainya, dan dia boleh membantu kerja-kerja terutamanya bagi teman-teman wartawan. Andainya berlaku sesuatu bencana, di sini van ini boleh jadi pusat untuk nak buat sidang media, boleh jadi pusat untuk buat hebahan acara, ada PA sistemnya, dan juga untuk wartawan membuat report. Selepas PC nak buat report, nak hantar ke pejabat masing-masing. Beliau berkata demikian selepas merasmikan 3 unit IM at Japan di perkarangan UiTM Kampus Raup. 3 unit kenderaan bernilai 1.2 juta ringgit itu meliputi kemudahan ruang kerja petugas, akses internet, alat siar raya dan skrin TV serta sokongan alat informasi untuk kemudahan petugas, Jabatan Penerangan dan media. Perdana Menteri hari ini mengumumkan insentif tambahan yang bakal disediakan kepada sekurang-kurangnya 2,000 penerima yang layak. Dikenali sebagai My Kasih Capital, modal maksimum RM1,000 diberikan bagi kegunaan dalam bidang e-dagang ataupun dropship. Sebagai tambahan pada insentif sedia ada, kerajaan akan menyediakan insentif yang dikenali sebagai My Kasih Capital, iaitu suntikan modal perniagaan, contohnya dalam bidang e-dagang ataupun dropship dengan modal maksimum sebanyak RM1,000 kepada sekurang-kurangnya 2,000 orang penerima
yang berkelayakan. Kerajaan juga akan menubuhkan skuad wajah yang dibentuk melalui penyertaan komuniti wanita. Skuad wajah akan memberi sokongan psikososial dan meningkatkan kesedaran mengenai isu-isu jenayah bagi menghentikan keganasan terhadap wanita serta memperkasa pengetahuan umum mengenai hak wanita. Majlis Amanah Rakyat MARA bertimbang untuk meningkatkan lagi had pembiayaan perniagaan di bawah skim pembiayaan khas usahawan wanita atau Dana Nita. Pengerusinya, Dato' Azizah Muhammad Dun berkata, had pembiayaan di bawah program Dana Nita buat masa ini adalah sebanyak RM50,000. Jelasnya, setakat Oktober lalu sebanyak RM71.8 juta diperuntukkan untuk pembiayaan perniagaan yang menyasarkan lebih 5,000 orang usahawan wanita. Dan sebagai pengurusi saya ingin melihat bahawa dana yang takat ini adalah disasarkan maksimum pembayaran sebanyak RM50,000 ini boleh kita pertingkatkan lagi kerana saya yakin bahawa wanita di luar sana mempunyai daya saing, daya usaha untuk berjaya sampai ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Sebagaimana terbuktikan hari ini kita ada seorang usahawan dalam bidang bakery yang dalam masa 2 minggu saja boleh mencapai pendapatan RM300,000 untuk jual roti sahaja. Jadi oleh kerana itu saya percaya ramai wanita di luar sana yang sudah pun mempunyai ilmu dan mereka boleh kita bantu untuk berjaya. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan Hari Wanita Sedunia peringkat MARA di Ibu Negara. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan memperuntukkan RM15 juta bagi program Agropreneur Muda di seluruh negara dengan menyasarkan 750 usahawan muda tahun ini. Program bertujuan membantu dan menggalakkan penglibatan golongan muda dalam sektor agro-makanan seperti tanaman, ternakan, perikanan dan industri asas tani. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Cik Abdullah Maknawi berkata, program tersebut menyediakan bantuan geran sehingga RM20,000 bagi projek baharu. Turut disediakan bantuan modal melalui pakej pembiayaan khas Tekun Nasional dan Agrobank selain kursus jangka pendek dan khidmat nasihat teknikal serta keuangan. Program ini sangat berjaya menarik anak-anak muda untuk melibatkan diri dalam sektor pertanian dan ini adalah salah satu daripada tumpuan Kementerian Pertanian. Sebagaimana yang kita semua pun tahu bahawa sektor pertanian ini merupakan sektor yang banyak melibatkan orang tua dan sebagainya. Jadi usaha kerajaan bagi kesinambungan kerja-kerja pertanian ini ialah dengan menarik anak-anak muda untuk menceburi sektor pertanian ini. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Walkabout Usahawan Fama dan Mada sempena Jelajah Agropreneur Muda Kedah 2021. Baik, berita perdana diteruskan dengan segmen sukan. Dan ada laporan mengenai pelibatan wanita dalam sukan permotoran. Rakan penyampai Ifah Hazim teruskan. KBS optimis kembalikan kemeriahan di stadium. United tamatkan rekod gah tanpa kalah City. Baik, terima kasih Farhatul dan Hazel. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sukan pemotoran, satu bidang yang masih agak asing bagi wanita. Namun, ia tidak menghalang seorang gadis muda untuk merealisasikan impian untuk menceburi bidang lasak ini. Didorong minat yang mendalam sejak kecil terhadap motosikal, Nur Atikah Azwar memulakan kerjayanya dengan membuat kandungan menarik mengenai motosikal di laman YouTube pada 2019 sebelum bergelar pelumba motosikal pada tahun berikutnya.
Bersaing dalam kelas Pro-Am, Nur Atikah atau lebih dikenali dengan nama Ika mengakui teruja melihat keberanian pelumba muda Capri yang telah memberi keyakinan kepadanya untuk turut serta. Jadi bila Ika tengok sendiri rider-rider yang cilik-cilik ni, diorang sanggup berlumba, menggadaikan diorang punya keselamatan untuk hobi, why not? Ika rasa Ika pun kena cuba juga sebenarnya. Sepanjang bergelar pelumba, Nur Atikah pernah berdepan pelbagai cabaran termasuk mengalami kecederaan patah tulang di tangan kiri. Sempena Hari Wanita ini, Ika berharap dapat melihat lebih ramai wanita terlibat dalam industri sukan pemotoran di Malaysia. Mekanik, kita punya coach, team manager, chief mekanik, ramailah, kita ada supporter. Memang kita dekat belakang rider tu akan perlu ada ramai orang. Mungkin wanita dekat luar sana ada yang tak minat nak lumba, mungkin diorang minat baiki motor, boleh jadi mekanik. Mungkin diorang jenis yang kaki fitness, boleh jadi coach. Sukan badminton, bergu wanita negara Pearly Tan dan M. Tina kini mendapat suntikan motivasi terbaik menjelang kejohanan seluruh England pada 17 hingga 21 Mac ini. Ia susulan kejayaan mereka bergelar juara di terbuka Switzerland semalam. Pasangan tersebut muncul beregu wanita pertama negara meraih kejuaraan jelajah dunia sejak 2 tahun lepas. Selepas senior mereka Chow Mi Kwan, Lee Ming Yan melakukannya pada November 2018. Pada pertemuan final semalam, mereka mengejutkan pilihan ketiga yang juga pasangan adik-beradik dari Bulgaria, Gabriela Stoeva, Stefani Stoeva, 21-19, 21-12. I'm really happy for our overall achievement in Swiss Open because I think we have given our best for every match and fight until the end. So I hope we can keep this momentum and keep improve our weakness for the upcoming tournament. I would like to thank my coach, all the ISN support staff who with us, and then also my teammates back in Malaysia, and also my coach back in Malaysia, and definitely all our Malaysian fans. Thank you so much for being there for us and always supporting us. I hope that this win really brings our motivation and confidence up, and we will definitely look forward for our next tournament in England. Gelaran yang diraih di Switzerland tersebut juga adalah kejayaan sulung gandingan Pearly dan Tina dalam karier senior mereka. Berita baik buat peminat-peminat bola sepak tempatan. Kementerian Belia dan Sukan KBS optimis untuk mengembalikan semula keriuhan dan suasana meriah di dalam stadium. Pihaknya kini sedang merangka plan dan protokol yang lebih efektif bagi kemasukan penonton. Menterinya Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan berkata keyakinan itu hadir selepas melihat pihak Liga Bola Sepak Malaysia MFL dapat mematuhi prosedur operasi standard SOP gelembung sukan dengan baik. Dan saya sendiri pun telah hadir dalam perlawanan pertama di Pulau Pinang baru ni, dan saya dapat lihat bahawa memang kalau dibuat dengan SOP yang teratur dan tersusun rapi, maka tidak sebab kenapa penonton tak dapat dibenarkan. Dan insya-Allah saya yakin bahawa peminat-peminat bola sepak di luar sana, terutamanya peminat-peminat yang sentiasa orang tahu kata gian lah nak pergi stadium balik ni, so akan menanti-nantikan, dan ini akan, saya yakin bahawa mereka yang nak pergi sangat ni adalah mereka yang pastinya akan menjaga SOP dan memberi keyakinan kepada kerajaan walaupun buka sukan bola sepak, walaupun benarkan penonton, tapi kita masih berada dalam keadaan yang selamat dan juga sentiasa terkawal. Tambah beliau lagi, bagi fasa pertama ini ia akan dilaksanakan di 1 atau 2 stadium sebagai permulaan. 10% ataupun 4,000 whichever is lower ni adalah jumlah yang praktikal. Maknanya kalau stadium tu 10,000 kapasiti, 1,000 je dibenarkan. Kalau stadium tu berkapasiti 80,000, hanya 4,000 je dibenarkan, whichever is lower, ataupun maksimum 4,000 lah. Menurut Datuk Seri Rizal lagi, pihaknya bakal mengadakan perbincangan bersama MFL Khamis ini sebelum mengadakan perbincangan lebih terperinci bersama pihak Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM.
Beralih ke sukan berbasikal, Terengganu Cycling Team TSG sekali lagi mempamerkan kemampuannya apabila mendominasi perlumbaan Grand Prix Gundogmus di Turki. Dua pelumbunya, Carlos Yuling Quintero dan Michael Iup, cemerlang menamatkan perlumbaan dengan keputusan 1-2. Quintero mempamerkan kayuhan konsisten dan bertenaga mengharungi laluan sejauh 104.5 km untuk muncul selaku pemenang. Lebih manis, kecemerlangan itu hadir kurang sebulan selepas kejayaannya menawan GP Velo Alanya 21 Februari lalu. Unbelievable. I am really happy with this victory. This victory is for me, for my team. Today, we're feeling everything is together, and last 15 km to go, I attack and okay, unbelievable. Tempat ketiga perlumbaan dimenangi Franklin Archibald daripada pasukan Panama S Cultura Y Valores. Baiklah, penonton tadi mengakhiri segmen sukan pada malam ini. Untuk segmen seterusnya, saya serahkan kembali kepada Fahatul dan juga Hazel. Silakan. Biasanya pengantin dapat hadiah perkahwinan berupa peralatan rumah daripada rakan dan saudara mara. Namun lain pula bagi pasangan pengantin ini yang menerima hadiah seekor kambing yang siap dihiaskan dengan rebon. Kambing itu dihadiahkan oleh sahabatnya yang juga pemilik haiwan ternakan tersebut. Agak pelik apabila mendengar ikan tidak boleh berenang. Itulah masalah ikan emas ini yang disahkan mengalami gangguan pundi kencing sekaligus mempengaruhi daya apungannya. Bagi membantu hidup seperti biasa, pemiliknya meminta bantuan pakar di sebuah pusat perlindungan haiwan. Ikan emas itu dipakaikan jaket keselamatan khas daripada tabung plastik kecil yang biasanya digunakan sebagai penapis penyaman udara. Fungsinya untuk membolehkan ikan ini berenang di paras air yang berlainan. Video ini memaparkan bakat luar biasa seorang lelaki. Jika diperhatikan, dia sedang membuat ketukan di atas sekeping kaca. Rupa-rupanya dia sedang menghasilkan sebuah lukisan. Siapa sangka dengan hanya mengetuk kaca tersebut, terhasil satu potret. Meskipun menggunakan tukul, kaca tersebut tidak pecah sepenuhnya. Baik, video muzik Ciao hasil kerjasama komposer dan penyanyi dari 3 negara, Malaysia, Korea Selatan dan Singapura, kini menjadi bualan peminat. Ciao, nyanyian Joe Flizzo bersama MK K-Click dan bintang terkenal Korea J Park meraih hampir 4 juta tontonan di YouTube sejak Januari lalu. Dalam temu bual dengan B-Diva, Joe Flizzo amat berpuas hati dengan video muzik Ciao yang beliau anggap terbaik. Sebenarnya nampak mahal, tapi sebenarnya kos dia lebih murah daripada banyak video saya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada production house yang saya tak boleh nak cakap bajet tu berapa, tapi jujur saya cakap tak mahal sangat berbaloi. Macam production house 33.3 banyak membantu kami. So, saya gembira lah lagu ni dapat perhatian banyak peminat antarabangsa. Kalau kita tengok reaction video lagu ni, ada daripada France, ada daripada Brazil, daripada Indonesia banyak. So saya rasa memang muzik ni boleh menjadi satu jambatan untuk connect cultures yang berbeza, untuk memperkenalkan bahasa Malaysia di pesada muzik antarabangsa. Dalam pada itu, Joe Flizzo sempat mengulas mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam beberapa lagunya. Ia sebenarnya sebagai dedikasi terhadap persahabatan bersama rakan artis di sana. Macam dalam kuasa saya kata berikan aku 10 orang muda. Ramai yang nak jadikan benda itu kontroversi, dia orang kata lupa ke apa dia orang ni buat. Tapi bagi saya kita tetangga kan. Kenapa kita masih lagi, kita hanya segelintir saja yang
nak ingatkan benda-benda yang lepas yang tidak baik. Banyak. Ini cuma hanya satu profession atau jawatan kerja kita. Tapi dalam day to day life tu kita macam manusia biasa juga, dan ni bagi saya ni persahabatan lah. Baik, wanita bangkit mendepani cabaran. Peranan wanita pada masa ini tidak lagi boleh dipandang enteng. Betul Fatul, ini kerana hampir keseluruhan sektor pekerjaan yang didominasi lelaki ketika ini turut dipelopori kaum hawa. Ya, dan bagi menghargai peranan dan jasa wanita, visual warna-warni kerjaya wanita di pelbagai sektor menutup tirai berita perdana edisi 8 Mac Hari Wanita Sedunia. Ya, jangan lupa daftar aplikasi MySejahtera untuk janji temu vaksinasi COVID-19. Assalamualaikum. Salam sejahtera.